Okey, kita mulakan dengan bab 3 ni. Soalan daripada untuk mencari nilai-nilai PQR dan membentukkan persamaan menggunakan cara penyempurnaan kuasa 2. Cara penyempurnaan kuasa 2 kena jadikan dalam bentuk macam ni lah. Okey, bila jadi macam ni, awak kena susun balik jadi macam ni. Okey, dapatkan bentuk penyempurnaan kuasa 2 biasanya macam ni. Kuasa 2 dia dekat depan, yang nombor dia dekat belakang. Okey, soalan ni susun dulu. Untuk dapatkan penyempurnaan kuasa 2, susun dulu ABC macam biasa. Okey, faktorkan negatif 4. Sebab apa? Dia punya A dia negatif 4. So, awak kena faktorkan negatif 4. Buat dalam kurungan X kuasa 2. 4 bahagi negatif 4 dapat negatif 1. Iaitu X lah, negatif X. Tambah 2. Okey, kat sini dah start buat penyempurnaan kuasa 2. Ingat balik step dalam bab 2 ada. Okey, buat kurungan, buat kuasa 2. Letak X. Ni B. B dia negatif 1/2. Dia akan jadi B dia bahagi dengan 2. Sebab ni tak boleh bahagi 2, letak je 1/2. Dan ini kena kuasa 2. Ni sentiasa negatif. Letak kurungan, letak kuasa 2, letak negatif. 1/2 kuasa 2, 1 kuasa 2, 1, 2 kuasa 2, 4. Okey, tambah 2. Okey, lepas tu negatif ni letak kat depan dia ni. So, akan jadi negatif 4. Okey, ni salin balik. Negatif jangan masuk dalam kurungan, letak kat luar sahaja. Negatif 4 darab negatif 1/4 dapat positif. Negatif jumpa negatif positif. Dia bergantung pada kat sini lah apa yang jumpa apa. Yang kat sini sentiasa negatif yang dalam kurungan petak. Tapi bila kita buka kurungan, dia bergantung pada jumpa apa. Negatif jumpa negatif, positif. 4 darab 1/4 dapat 1. Tambah 2. Okey, kat sini dah nak siap. Okey. Okey, yang kat sini elakkan untuk dalam graf, elakkan yang ini negatif 1/2 ni macam ni. Dalam perfakturan pun tak boleh ada pecahan kat sini. So, kena cantikkan. Dia akan jadi 2 tu naik ke atas. Dia akan jadi 2x. Okey, lepas tu dia akan jadi tolak 1 kuasa 2 tambah 3. Okey, boleh? Okey, dapat bentuk yang macam ni. Okey, barulah bandingkan dengan yang dia dah bagi ni. Okey, bandingkan negatif QX tambah R kuasa 2 tambah P. So, nilai yang kita dapat adalah P nilai dia sama dengan 3. Bandingkan P3, Q adalah 2, R adalah negatif 1. Okey, boleh? Okey, kalau kat sini soalan dia nak nilai PQR, kemudian dia nak nyatakan persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri. Nama persamaan mesti ada tanda sama dengan. Okey, ambil apa? Persamaan paksi simetri ni ambil dalam kurungan ni. X 2x tolak 1 sama dengan 0. So, x sama dengan 1/2. Okey, ni dah dapat lah. Ini nama dia persamaan paksi simetri. Macam tu je. Okey, kemudian dia nak titik pusingan. Sebelum tu nak tahu titik pusingan ni, nak tahu dia titik X, titik maksimum ataupun titik minimum, awak kena tengok dekat dia punya A ni. Dekat dia punya A ni, A dia adalah negatif 4, lebih kecil dari 0, so dia masam. Masam maksudnya dia mempunyai titik maksimum. Maksimum point dia adalah titik mesti ada titik X dengan titik Y. Titik X ambil je dekat paksi simetri ni. Titik X dia 1/2. Okey, titik Y dia yang kat belakang ni. Dapat titik dia adalah 3. Yang penyempurnaan kuasa 2 ni, nilai P ni adalah titik Y. Okey, ni titik maksimum. Kalau dia nak maximum value, nilai maksimum. Terus jawapan dia 3. Okey, dekat titik ni X boleh tahu persamaan paksi simetri. Dia punya titik Y ni boleh tahu dia punya maksimum ataupun nilai minimum. Okey, kalau dia suruh buat graf pula. Okey, buat graf, buat paksi. Dia biasanya sketch saja, tak perlu plot betul-betul. Sketch tu lakarkan sahaja. Okey, dia punya titik ni kita pentingkan titik dulu. 1/2 tu positif, 3 tu pun
positif kat sini. Okey, lepas tu dia punya pintasan. Ini kan ni adalah pintasan Y. Pintasan Y intercept, paksi Y awak adalah 2. Okey, ni kat sini paksi X. Okey. Nanti kalau contohnya kalau rajin boleh tekan EQN kat sini. Kalau awak nak tahulah X1, X2 awak kat mana, boleh tekan kat sini. Ni mungkin kat sini X1, kat sini adalah X2. So graf awak akan jadi contohnya kalau letak X1 kat sini. Okey, dia lalu dekat 2 dan dia turun bawah. Inilah bentuk graf dia. Cantik sikit lah, lengkung sikit macam ni. Lebih kuranglah kat sini. Okey, itu adalah melakarkan graf daripada titik maksimum dia adalah 1/2 dengan 3. Ini adalah pintasan Y dapat daripada soalan. Daripada soalan ni terus dapat 2 belakang dia ni terus pintasan Y. Okey. Soalan yang bila dia dah bagi gambar. Gambar macam ni. Okey, bila dia dah bagi gambar, dia dah bagi dah titik. Titik 1/2/16 ni adalah titik maksimum untuk lengkung itu. Okey, ini dia suruh masukkan apa nilai P, apa nilai Q. Tu soalan pertama, nilai P dengan nilai Q. Macam mana nak dapat nilai P dengan nilai Q? Okey, daripada soalan 1/2 tu awak boleh letak dalam kurungan. Okey, 1/2, X dia kan 1/2. X 1/2, masukkan dalam kurungan 2 naik atas, jadi 2X. 1 pindah sebelah dia jadi tolak, kuasa 2. Okey, terus buat macam tu. Itu dah dalam penyempurnaan kuasa 2. Lepas tu 16 belakang ni terus tambah 16. Okey, sebab dia melengkung dia maksimum, masam, so letak negatif. Dah dapatlah, itulah bentuk penyempurnaan kuasa 2. Okey, macam ni kita tak payah faktor-faktor apa semua. Kita tahu jawapan ni daripada titik yang dia dah bagi. So, kemudian bandingkan. Okey, bandingkan. Cikgu susun balik negatif QX tolak 1 kuasa 2 tambah P. Bandingkan dengan yang ni. So, dah boleh dapatlah jawapan untuk Q adalah 2. P adalah 16. Dah siap jawapan P adalah 16. Q adalah 2. Untuk jawapan ni. Q2, P dia 16. Okey, boleh. Ini bandingkan. Daripada titik je, terus buat dalam X sama dengan 1/2. X sama dengan 1/2, inilah paksi simetri. Tengah-tengah ni. Inilah 1/2 nilai kat sini. Kalau kita tambah X sama dengan 1/2, itu terus nama dia persamaan paksi simetri. Kemudian cari koordinat bagi titik A dan titik B. Okey, titik A dengan titik B. Okey, kat sini A dengan B ada 2 cara nak cari. Pertama, awak boleh kembangkan ni macam biasa. Lepas tu tekan EQN. Tekan EQN dapat X1, X2. Tu cara pertama. Boleh buat. Cara kedua, kita kosongkan nilai. Ini pintasan X kan. Kita akan kosongkan Y. Kita kosongkan Y macam mana? Macam ni. Saya dah buatkan dah. Okey, kita kosongkan Y. Ini persamaan tadi. Kita akan jadikan sama dengan kosong. Fx tu tukar jadi kosong. Y tu tukar jadi kosong. Okey, ni pindahkan macam biasa. Punca kuasa pindah sebelah. Kuasa 2 pindah sebelah jadi punca kuasa dan mesti ada plus minus. So, nanti ada dapat 2 jawapan lah. Satu positif, satu negatif. Okey, ni selesaikan macam biasa. X dia adalah 5/2. Okey, satu lagi X dia negatif 3/2. Negatif ni adalah nilai yang dekat A. Ni negatif 3/2. So, koordinat bagi A adalah negatif, tak berapa clear. Okey, negatif 3/2 kosong. Okey, nilai B yang kita dapat tu, satu lagi nilai X dia adalah 5/2. Okey, 5/2 tu adalah untuk B. 5/2 tak nampak. Okey, 5/2 kosong. Itu adalah titik B. Okey, dah siap soalan macam ni. Okey, ini yang melibatkan gambar. Okey, yang seterusnya, yang ni tak ada gambar. Dia bagi macam ni je. Okey, dia dah bagi sama macam soalan tadi. Negatif 38. Negatif 38 tu adalah dia punya titik maksimum. Okey, negatif 38 titik maksimum. Okey, cikgu tulis balik. Negatif 38 titik maksimum. Okey, persamaan yang dia bagi adalah 4H. Okey, sorry. Okey, 4H tolak
3K tambah X kuasa 2. Okey, jumpa soalan macam ni, dia punya persamaan dia serabut-serabut sikit. Awak susun dulu. Okey, 3K tu cikgu tak nak letak kat depan, letak kat belakang. Utamakan X. X tambah 3K. 3K tu letak kat belakang, jadi macam ni, kuasa 2. Lepas tu tambah 4H. Boleh tak? Soalan dia asal dia macam ni. Okey, lepas tu tukarkan dia jadi macam ni. Susun, kita tak buat apa-apa, kita susun je. Susun balik, yang bagi yang kat depan ni mesti X. Kuasa 2, yang belakang tu dia punya nilai Y. Okey, macam soalan tadi ada gambar. Yang ni tak ada gambar. Yang nilai dekat X tu samakan dengan negatif 3. So, jadi X tambah 3. Okey, letak kuasa 2. Sebab dia kata nilai maksimum. Ni adalah nilai maksimum. Titik maksimum. Kat sini letak negatif. Okey, lepas tu tambah 8. Belakang ni tak payah tukar tanda apa-apa. 8 tu masuk je, tambah 8. Kalau dia negatif, letak negatif 8. Okey, soal dia punya persamaan ni, bandingkan dengan yang ni. So, awak dah dapatlah jawapan. 3K, X ni dah sama kan? Okey, 3K akan sama dengan 3. 3K sama dengan 3. So, K nilai dia 3 bahagi 3 dapat 1. Lepas tu 4H sama dengan 8. H sama dengan 8 bahagi 4 dapat 2. Okey, dapatlah jawapan. Okey, soalan seterusnya dia nak persamaan paksi simetri. Persamaan paksi simetri lagi senang. Letak X sama dengan nilai X dia apa? Nilai X dia negatif 3. Terus X sama dengan negatif 3. Siap. Itulah persamaan paksi simetri. Okey, untuk soalan yang lain, kalau contohnya dia bagi untuk dapatkan nilai julat. Sekejap saya soalan. Nilai julat apabila contohnya sentiasa okey, macam ni. Bukan, tak ada, bukan. Saya okey, macam ni. Okey, soalan ni cari julat nilai K. Dia kata sentiasa positif. Sentiasa positif ni bukannya lebih besar. Sentiasa positif ni maksudnya graf tu tergantung. Tergantung macam ni boleh, tergantung macam ni pun boleh. Okey, sebab ini persamaan dia X kuasa 2. X kuasa 2 senyumlah. So, yang ini. Graf dia yang macam ni. Sentiasa positif, dia tergantung. Maksudnya dia berada di paksi atas paksi X. Ni paksi X. Bukan sentiasa positif tu lebih besar ya. Okey, bila soalan dia macam ni, dia nak julat. Julat hampir sama dengan bab 2 yang ada julat tu. Macam mana julat tu? Kita akan buat B kuasa 2 tolak 4 AC. Sebab dia tergantung macam ni, sentiasa positif, dia lebih kecil dari kosong. Bukan lebih besar dari kosong. Selalu student salah, dia ingat sentiasa positif tu lebih besar dari kosong. Sentiasa positif dengan sentiasa negatif, memang dia punya julat, kita punya jalan kira mesti B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Kalau soalannya dia kata menyilang pada paksi X. Menyilang maksudnya kat sini B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar dari kosong. Kalau dia kata menyentuh satu titik pada paksi X, ni B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Kat sini ada dua tanda. Satu dia kata tangent. Tangent kepada paksi X. Tangent tu maksudnya menyentuh satu titik. Tangent banyak kan dalam maths biasa. Tangent tu adalah menyentuh satu titik. Kalau macam ni menyilang pada dua titik. Kalau macam ni ayat dia tidak menyilang pada paksi X. Ataupun sentiasa positif, sentiasa negatif. Itu B kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil dari kosong. Okey, so soalan dia nak nyatakan julat bagi nilai K. Okey, persamaan dia adalah X kuasa 2 tolak 4X tambah K. Sama dengan kosong. Okey, awak buatlah B kuasa 2 tolak 4 AC macam biasa. Negatif 4 kuasa 2 tolak 4. A dia 1, C dia K. Okey, lebih kecil dari kosong. Okey, macam biasa buat 16 tolak 4K lebih kecil dari kosong. Okey, cantik kan? Negatif 4K lebih kecil dari negatif 16. K, kalau negatif 4 pindah sebelah, dia akan tukar tanda jadi lebih
besar. Tapi negatif masih ada. K lebih besar daripada 4. Itu adalah julat nilai K. Okey. Itu soalan yang berkaitan dengan julat. Okey. Ni pun ada julat juga. Ada soalan yang cikgu nak bagi ni. Ini pun soalan julat juga. Contohnya soalan dia 2x kuasa 2 tolak tambah x tolak 3 lebih kecil dari kosong. Macam ni kita kena buat sendiri tanda dia daripada soalan. Soalan dia kata lebih apa menyilang ke. Kita yang kena buat B kuasa 2 tolak 4AC. Lebih kecil ke, lebih besar ke, sama kosong. Tapi untuk soalan ni, dia punya tanda ketaksamaan memang dah ada dah kat soalan. Kita tak payah nak buat B kuasa 2 tolak 4AC tu. Okey, awak kena tekan EQN biasa. Tekan EQN biasa, buat faktor, dapat jawapan dia faktor macam ni. Okey, lebih kecil dari kosong. Okey, yang ini julat dia nak cari, awak kena buat graf. Pastikan graf awak sentiasa senyum. Okey, lepas ni cikgu bagi contoh kalau dia negatif dekat A dia. Okey, so yang kat sini, ni kalau tekan EQN dapat X1 dia negatif 3/2. X2 dia adalah 1. Ni lebih kecil, kita akan lorekkan bahagian bawah. Bahagian bawah lebih kecil, bahagian atas lebih besar. Okey, jawapan dia akan jadi X antara negatif 3/2 dengan 1. Antara dia adalah lebih kecil. Untuk antara ni memang dia punya simbol lebih kecil. Simbol lebih kecil yang kat atas ni kat soalan ni hanya untuk lorek sahaja. Bukan untuk jawapan, bukan sebab dia lebih kecil kan jawapan pun lebih kecil. Bukan. Dia bila kita lorek bawah, jawapan dia antara, jawapan dia memang sentiasa lebih kecil. Kat sini tak ada pernah ada lebih besar. Okey, contohnya cikgu tukar soalan. Kalau soalan dia negatif 2x kuasa 2 tolak x tambah 3. Okey, cikgu tukar kat sini dia adalah lebih kecil dari kosong. Okey, kat sini A dia negatif. Bila A dia negatif, awak tak boleh tekan EQN negatif macam ni. Tak nak. Tukar dulu. Pastikan syarat untuk kuadratik nak tekan EQN mesti A dia tu positif. So, tukar dia jadi positif. Tukar dia jadi positif apa? Tukar je tanda. Tak ada masalah. Tukar je. Ibarat kita faktorkan negatif tu. Tapi kita tukar je. Okey, kemudian ini lebih kecil kan? Lebih kecil awak tukar tanda. Sebab dah faktorkan negatif. Bawa sebelah, dia akan bertukar tanda. Tukar dia semua tanda dia. Tapi tanda belakang ni pun bertukar. So, dia jawapan dia akan sama macam tadi. Lebih besar dari kosong. Okey, graf dia mesti sentiasa senyum. Tu kalau negatif ni jangan buat yang masam macam ni. Okey, ini adalah lebih besar. Okey, kita akan lorek bahagian atas. Okey, dia punya titik tadi negatif 3/2 dengan 1. Okey, kat sini jawapan dia akan terpisah. Ni ke kiri dia jadi X lebih kecil daripada 3/2. Atau bila dia ke kanan dia akan jadi X lebih besar dari 1. Okey, jawapan macam ni bila lebih besar ke atas, kita lorek bahagian atas, jawapan dia adalah terpisah macam ni. Kalau dia lebih kecil, jawapan dia bercantum. Okey, boleh. Okey, ini antara contoh-contoh dalam bab 3. Okey, nanti cikgu bagi latihan. Kalau tak faham, ulang balik video ni. Okey, boleh? Okey, terima kasih.